Kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, so cikgu minta wakil seorang. Siapa ya? Aiman Syafiq boleh tak baca doa? Aiman. Boleh cikgu. Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay. So insyaAllah kita startkan kelas kita hari ini dengan yang seterusnya lah. Yang seterusnya cikgu ada bagi tadi tudingan kedua. Actually kalau yang ada kat cikgu sampai ke-4. So tak apalah kita pakai semalam yang pertama kira tak buat semualah Sama juga hari ni cikgu select topik. Okay, so awak akan buat tudingan yang kedua. Ini bukanlah kita kata soalan spot tak ada biasa kita tak spot lah soalan. Sebab awak punya konsep kalau kuat bagi soalan apa pun sepatutnya boleh buat Okay, so samalah. Ini masih sama satu versi tapi harap-harap semua boleh faham lah. Okay, so nampak skrin Nampak Ego. Nampak tak? So patutnya ada Daniel lah untuk rekod ni. Okay, so tengok soalan nombor 4 dulu. Okay, awak cuba design dulu gambar rajah awak sendiri. Okay. Okay, sekejap cikgu tak auto emit. Okay. Okay, so soalan dia macam ni. Dia kata sebuah kapal terbang melakukan penerbangan ke arah utara. Okay, so dia ke arah utara. Okay. So kalau ikut diagram yang awak perlu buat, mestilah menggunakan inilah, patutnya dia mesti ke arah utara. Sekejap Okay. Sekejap. Okay, arah utara. Daripada A pergi ke B sejauh 1,800. So tengok yang ni bukannya unit laju Ni unit jarak. Lepas tu dia ada bagi masa 3 jam. Angin bertiup dari arah barat. Okay. So pastikan awak tahulah arah-arah tu. So daripada arah utara, angin bertiup dari arah barat. Dari, maksudnya dari sini pergi ke timur lah. Okay, bukan ke barat dari. Okay, so dia punya vektor paduan dia ni. Okay, so kalau kata kapal terbang awak start di sini huruf A, sepatut dia nak pergi ke B, dia mesti tersasar lah. Bila dia tersasar, dia mungkin akan pergi ke tempat lain Okay, so dia punya laju, dia punya vektor paduannya ni. Okay, so masukkan data dia. Kat sini ada 150 km sejam. So sini 150. Okay, ada lagi tak maklumat lain? Tak ada. 600. Sekejap cikgu tak nampak. Ada yang tertinggal tak maklumat ni?
Okay, so kita macam tak cukup maklumat. So kita kena ambil yang 1800 ni dalam unit laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak tadi 1800, masa 3 jam, so jadi 600. 600 ni unit dia akan jadi kilometer jam negatif 1. Okay, so awak tengok 1500 tadi mesti unit yang sama lah. Okay, kat sini unit dia 150 sama km J negatif 1. Sini pun unit dia sama 600 km J1. So kena ingat kalau unit sama ni biasanya vektor paduan dia akan dapat dalam bentuk apa ni? Kita panggil magnitude. Okay, so magnitude dia adalah 150 kuasa 2 tambah 600 kuasa 2. Yang ini kita akan dapat H laju. Okay, H laju adalah magnitude vektor laju tadi . Okay, so kalau awak kira yang ni awak akan dapat berapa? Okay, cikgu tak ambil kalkulator lagi sekejap. Okay, cuba kira dapat apa? Berapa ratus? Okay, cara tekan dia jangan tekan square root dulu . Tekan yang dalam dulu. 382500. Ya, orang lain. Kalau ikut dapat 600 lebih ni. 618 Cara tekan dia. Cuba tengok. Siapa tekan square root, dia kena tekan bracket kat dalam. Siapa tak tekan square root, dia tekan number dulu. 150 kuasa 2 tambah 600 kuasa 2. Dapat jawapan baru square root answer. Okay, kalau tidak, kalau awak rasa ni awak kena praktis banyak kali sikit ni. Kalau nak kira terus, kena bracket macam ni. Tapi masa tulis kita tak galakkan tulis bracket ni sebab tak ada apa-apa negatif. Okay, so ambil yang tadi 618.47 betul? Okay, unit dia samalah. Sebab dia adalah hal laju. Okay, so ni dah jawab soalan A untuk yang pertama ni hal laju lah. Kalau awak nak label boleh tulis hal laju atau V. Okay, kemudian dia kata arah asal kapal terbang itu. Okay, arah ni melibatkan sudut. So bila awak nak sudut, awak kena, ni kena consider macam ni . Sebab tadi dia macam ni. Awak kena tarik sikit garisan utara. So ni lebih kepada bearing . Kalau bearing nanti kalau kita dapat sudut yang ni kita boleh cari sudut ni. Tapi kalau bearing kita punya sudut ialah yang sebaliknya yang ni. Mesti daripada utara sentuh ke garisan. So dia kat sini, so kena cari yang ni. Walaupun demikian tak ada masalah sebabnya ni nanti 360 tolak je sudut tirus ni. Okay, so cari dulu sudut ni dengan maklumat yang awak dah ada. Contohnya maklumat yang dah ada tadi 150 dengan 600 ni confirm betul. Okay, so guna apa? Tangent, sin ke cos? Opposite, adjacent. Guna apa? Awak nak cari sudut kat dalam ni guna tangent ke cos? Tangent. Okay, so guna tangent. Tangent theta bersamaan dengan 150 per 600. Okay, so berapa dia punya jawapan? Bila awak dapat theta nanti, awak shift tangent 150 dengan ni kena tekan kalkulator tu, masa nak tekan kena bracket sikit. 14.036. Okay, so awak akan dapat bentuk tu dalam sudut degree 14.036 36 jadi 04 lah kan? Yang lain sama tak? Sebab cikgu tak kira ni. Sama cikgu. Okay. So ingat kalau sudut, ni terus ambil kalau sudut kita nak 2 tempat perpuluhan. Selepas titik nak 2 nombor. Jangan bagi lebih. Contoh bagi 4, 046 ke tak nak. 036 tak nak 04. Okay, tadi cikgu dah kata kalau nak arah kena ambil guna ikut bearing. Letak utara. Lepas tu pusing sampai pergi ke garisan yang dia tersasar tu. Ataupun garisan asal dia tu. So dia akan dapat 360 tolak 14.04. So bila awak tolak dapatlah balance dia 345.96 betul? Betul? Betul juga. Okey, itu contoh yang pertama ni yang soalan berkaitan hal laju je tiga-tiga ni. Okey, yang kedua.
berkaitan dengan sungai. Okay, kalau tak ada gambar pun tak apa. Biasanya dia bergambar lah. So kalau dia kata dia mendayung sungai ke seberang ni dia tak cakap arah mana. So utara lah. Maksudnya awak mendayung ke arah utara. Okay, hal laju awak 8. Lepas tu arus sungai mengalir ke arah timur. Okay, dia mengalir ke arah timur. Okay, so sini vektor paduan kita. Okay, sekarang ni dia mengalir dengan 10 km. Sini 8 ni 8 apa? Mesti sama unit Kalau kata 8 saat, 8 minit tak nak. Awak mesti pastikan 10 dengan 8 ni unit dia sama baru boleh guna formula yang magnitude. Okay, biasanya kita kira magnitude ni kalau ada soalan tentang hal laju. Kalau dia tak ada cakap pasal hal laju atau laju tu tak payah guna magnitude. Okay, so sekarang ni dia kata laka dan labelkan pergerakan sampan dan arus sungai. Okay, so ini adalah lakaran kita. So biasanya kalau vektor kita buat segitiga tu, anak panah kita letak kat tengah. Okay. So awak nak letak abjad PQR ke tak kisah sebab sini tak ada. Itu kita yang labelkan Okay, kemudian kalau nak letak sini V, sini apa A pun tak apa. Okay, kalau tak letak ini adalah labelnya. Sekarang ni soalan dia kata selain pada label, okay, label laka dan labelkan. Okay, dah laka dan dah label. So settle lah ni. Okay, kemudian hitung arah dan hal laju. Okay, kalau arah tadi nak sudut. Sudut mana? Sudut yang ni lah. Sudut yang ni perlu tak kita nak tolak-tolak ni? Sebab ini utara. So sudut yang kita nak memang inilah sudut dia. So dah tak ada dah kata tolak apa-apa Okay, bila awak nak sudut yang ni, awak boleh guna formula apa? Maklumat yang ada ni je. Okay, opposite, adjacent. So guna formula? Tangent. Opposite, adjacent, so TOA. Okay, so guna tangent. Tangent theta, biasa kita letak theta Okay, bersamaan dengan opposite dia 10/8. So bila 10/8 dapatkan sudut dia? 51.34. Okay, dapat degree. Okay, tak perlulah ambil lagi kata nak tolak ke. Cuma ingat kalau bearing tadi tengok sorry. Kalau tadi bearing dia. Okay, kalau memang dia bearing mesti ada 3 angka. So yang tadi settle dah 3 angka. Okay, tapi kalau untuk yang ni dia baru 2 angka ni. So awak kena dalam bentuk arah kena tambah kosong ni. 051.34 degree. Okay, dia kena tambah kalau bearing kena ada 3 angka. Awak belajar maths kan? Okay, kemudian dia kata nak apa lagi tadi? Arus dan hal laju baharu. Okay, hal laju baharu macam mana nak kira? Hal laju baharu yang ni, yang magnitude tadi ni. Okay, so kira magnitude. Okay, hal laju baharu ialah magnitude 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 punca kuasa jadi berapa? $12.81. Okay, 12.81 ni unit dia apa? Sebab dia hal laju. Kilometer jam negatif 1. Okay. Okay, settle untuk soalan yang kedua. Okay, settle kat sini habis. Okay, tengok soalan yang ketiga. Sorry, soalan ketiga untuk hari ni lah. Sempat tak salin tu? Okay. Sempat cikgu. Okay, yang ketiga boleh baca dulu. Yang ni memang dalam kuteks semua ni. Cuma diubah suai dari segi nombor je. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, dia kata bergerak daripada, ni dia bagi macam, kalau bagi point ni maksudnya kita kata vektor kedudukan lah, kedudukan. Dia daripada, maksudnya dia ada paksi X dengan paksi Y. Okay. Okay, awak boleh cuba labelkan dulu macam mana rupa dia. Okay, settle lah situ. Okay, biasanya kalau ini, kalau awak boleh check buku teks nanti Okay. Kalau sempat lah ni buku teks form 4 ni.
Biasanya kalau tengok nombor ni nombor positif dua-dua, so kedudukannya pun pada kawasan positif. Biasanya kita akan cuba lakarlah ni vektor I, ni vektor J. Sebab ini vektor kedudukan biasa I dengan J. Okay, so dia kata 8, 12. Maksudnya point dia kosong, sini 8, 12. Anggaran saja. So ni P. Inilah vektor P. Okay, kemudian dia kata zarah tu bergerak daripada titik P dengan vektor H laju yang berikut. Yang berikut tu awak sendiri pun tak tahu macam mana dia punya perjalanan, tapi dia bagi sini positif, sini negatif. So positif ke kanan, negatif ke bawah. Okay, dia macam translasi. So boleh jangka lah kat mana sini lebih kurang. Cikgu letak atas sikit. Okay, dia pergi ke sini. Kat sini adalah 4 I tolak 5J. Okay, sini tadi 8, 12. Okay, so dia kata sekarang selepas T saat, dia akan berada di titik Q. Okay, so mungkin titik Q tu dekat mana? Kat sinilah. Titik Q ni selepas T saat ikut. Sebab ni ada T kat sini. Dengan formula OQ sama dengan OP tambah TV. So T ni berubah. Kalau masa dia makin lama, Q dia mungkin dekat bawah lagi. Mungkin akan berada kat sini. Kalau T dia 1, dekat tempat yang asal lah. Okay, so sekarang ni awak tengok dia kata cari laju dan kedudukan zarah selepas 3 saat. So kita dah nampak ada T3, kita boleh ganti T ni dengan 3. Tapi macam mana dengan OQ? OP apa number yang patut kita gantikan? Semua ni boleh gantikan daripada apa yang awak nampak. Contohnya OQ. Okay, kalau OP tadi 8 dengan 12. Sekejap. Okay, kalau TV tadi memang awak nampak V tadi, vektor laju tadi ialah 4 negatif 5. Boleh tak yang kat situ? Setakat ni, yang ni 2 ni. Boleh tak masukkan nombor ni? Daripada mana cikgu dapat? Daripada koordinat. Ni koordinat ni dua-dua ni. Okay, dia adalah koordinat Okay, so kalau starting vektor daripada asalan, bermaksud dia adalah koordinat. Okay, so OQ sama dengan OP tambah TV ni datang pada mana? Datang daripada apa yang diberi. Okay, so kat sinilah kita nak cari berapa ni. Okay, so awak sebenarnya sedang cari yang ni. Okay, yang ni dah dapat, yang ni pun dah ada. Okay, so bila awak nak cari vektor paduan, awak pun tambah macam biasalah. Dapat 8 tambah 3 darab 4 jadi berapa? Okay, berapa jumlah dia kat situ? 20 je. Okay, 20. Yang bawah? Negatif 3. 3. Okay. So kalau nak menjawab kat mana kedudukan dia sekarang? Kedudukan dia sekarang adalah pada koordinat 20 negatif 3. Okay, kedudukan dia, vektor kedudukan adalah ini. Kalau awak tulis macam ni kita kira betul lah. Sebab vektor XY ni dalam bentuk lajur. Ni bentuk lajur. Kalau awak nak tulis dalam bentuk biasa, awak kena tulis 20I tolak 3J. Ni adalah vektor kedudukan dia. Okay, so bentuk lajur 20 negatif 3 ni sebenarnya koordinat. Koordinat dia pada masa 3 saat dia dah berada pada koordinat 20 negatif 3. Okay, tapi macam mana dengan laju? Laju adalah magnitude vektor laju. Okay, so laju. Laju ialah magnitude kan vektor yang awak dapat tadi tu. Okay, sekejap Laju selepas 3 saat. Okay, sekejap. Okay, laju sekejap. Laju. OQ, kedudukan zarah. Okay, zarah tu dah. Okay, tadi awak dah ada laju. Sekejap. Okay, ni adalah laju kan. So kita kena ambil ni. Laju adalah magnitude vektor H laju. So awak ambil
4 kuasa 2 tambah negatif 5 kuasa 2 jadi berapa? Itu adalah laju dalam unit km, unit dia ms negatif 1. Okay, berapa kat situ? 6 point. Okay, 6 point berapa? 403. Okay, kalau bunda jadi 4 angka berarti cukuplah ni 6.403 ms negatif 1. So ingat laju adalah magnitude hal laju. Okay, tapi kalau vektor kedudukan awak kena ikutlah, kalau formula tu ada bagi formula baru, kita terus pakai formula tu. Vektor kedudukan tu maksudnya dia punya koordinat. Okay, sekarang ni Zarah berada pada kanan O. Ni dia punya keyword ya. Kalau berada pada kanan O, so punya nota kat tepi ni, kalau Zarah berada pada kanan O, dia punya formula ialah Y sama dengan kosong. Okay, so bila Y sama dengan kosong, awak kena tahu tadi formula dia yang asal OQ, OP tambah T apa tadi? TV ya. Okay, dia tak ada bagi masa sebab sekarang ni pada dia berada sebelah kanan, kita tak tahu masa dia berapa. Dan itu adalah soalan. Dia nak bila Zarah tu berada pada kanan O. Okay, so awak boleh ambil balik yang tadi tu. OP 812. Okay, tambah TV. T tadi tak tahu. Tapi V awak tadi masih sama. 4 negatif 5. Okay, kemudian dalam bentuk apa tadi kita kata, kalau kita ambil balik yang ni tadi. Okay, so kita akan dapat, kita jangan tulis jawapan yang OQ tadi. Sebab OQ tadi kita dah ganti dengan nombor 3. Sekarang ni tak tahu lagi OQ tu berapa sebab ni pada masa yang berbeza, kedudukan dia berbeza. So buka vektor ni macam matrix. Dia akan jadi 8 tambah 4T. Okay. Begini. Okay, ni akan jadi 12 tolak 5T. Okay, ni adalah vektor X dan vektor Y. Okay, tadi statement cikgu, kalau ke kanan O, vektor Y adalah kosong. So awak kena keluarkan yang vektor Y sahaja. 12 tolak 5T sama dengan kosong. So 12 sama dengan 5T. So T bersamaan dengan 12 per 5. So T ni dalam unit apa? Saat ke, jam ke? Saat je. Okay, sebenarnya boleh tak awak bagi dalam bentuk pecahannya ni? Nak tulis saat boleh, tulis S je pun boleh. Okay, boleh tak sebenarnya bagi 12 per 5? Ke kena juga bagi dalam bentuk 2 point something? Betul. Ke salah? Ini dah kira jawapan akhir ke belum? Bagi perpuluhan lah cikgu kan. Okay, so dia punya tips dia kalau untuk MMaths, biasanya yang kita utamakan perpuluhan. Kalau awak nampak soalan tu taburan ke barangkalian normal, binomial, memang kita nak perpuluhan. Okay, dan biasanya kita tak akan dapat pecahan lah. Kalau dapat pun biasanya kita nak perpuluhan lah. Okay, tapi kalau awak bagi pecahan macam janggal. Tapi betul mungkin tengoklah. So nak selamat bagi perpuluhan. Tapi yang lain-lain ni biasanya pecahan lebih baik. Sebab apa pecahan lebih baik? Pecahan lebih baik sebab tak perlu bunda. Awak tak payah bunda. Maksudnya dah confirm betul. 12 per 5 tak payah nak buat round off. Tak payah round off lagi. So ini lebih baik lah 12 per 5. Tapi apa-apa yang setara, kalau setara kita terima. Contoh bagi perpuluhan, bagi pecahan tak wajar. So semua tu betul lah. Okey, dan yang seterusnya. Ni cikgu ambil sikit lah. Ni semua vektor yang cikgu tak sentuh untuk ulang kaji ya. Okey. Ini nampak macam simple tapi sebenarnya kalau awak tak biasa buat ulang kaji, awak pun dah tak ingat apa benda ni. Kalau nak buktikan dia tu vektor unit atau ada perkataan vektor unit, dia dah bagi. So awak mesti buat magnitude bagi 1 per sek 2 kuasa 2 tambah M kuasa 2 mesti samakan dengan 1. Itu konsep dia. Kalau dia dah bagi benda tu vektor unit, dia punya magnitude mestilah 1. Okay, so macam mana nak selesaikan dia? Pindahkan square root ni ke sini. Kena ingat, kalau pindahkan ke sini dia jadi berapa?
Mula-mula dia akan jadi 1 kuasa 2. Jadi berapa? 1 kena jadi kuasa 2. Ada plus minus ke tak ada? Yang ada plus minus tu bila? Bila macam ni. Okey, tapi kalau punca kuasa X sama dengan 1, X positif sahaja. Tak payah yang ni tak ada plus minus. Okey, so tak adalah plus minus. Memang punca kuasa pindah sana positif sahaja. 1 kuasa 2. Okey, so sini masih ada. Kalau awak buka ni jadi berapa? Kalau rasa tak boleh buka, biarkan dulu. Okey, sekarang ni mestilah kita nak cari nilai M. So ini kaedah awak. Awak nak pindah-pindahkan dia. Contohnya awak pindahkan M dulu. So dia akan jadi 1 tolak M kuasa 2. Sebelah kiri masih ada bracket. Kita suka buang bracket ni last Okey. So bila awak buka macam ni. Okey, macam mana? Sorry, buat apa pindahkan ni? Kita nak M Okey, sorry. Awak nak M. So pindahkan yang 1 tolak 1/2 kuasa 2. Okey, awak boleh try tekan kalkulator. Cuba sekarang. Kalau awak rasa awak tekan kalkulator dapat jawapan cikgu tulis ni, maksudnya awak punya kaedah menekan kalkulator tu betul. Sepatutnya awak akan dapat 1/2. Okey, cuba tekan dapat tak 1/2. Dapat Ego. Semua kalkulator sepatutnya boleh tekan benda ni. Tapi dengan syarat tekan apa yang cikgu tulis. Kalau ada bracket, tekan bracket. Okey, so dapat 1/2. Sini M kuasa 2. Kena ingat tadi cikgu tunjuk kalau kuasa 2 pindah sini kena ada plus minus. Okey, so punca kuasa 1/2. So buat jawapan dalam bentuk jawapan yang ni lah 1 M awak positif 1/2. 1 jawapan awak negatif 1/2. Okey, dalam bentuk set betul. Nak bagi dalam bentuk perpuluhan pun betul. Contohnya kalau buka set ni, jawapan awak akan dapat dalam bentuk perpuluhan. 0.7 berapa? 71. Okey, sama. Yang ni pun sama. Letak negatif je. Cuma nanti ni bahaya dia sikit sebab awak bunda lah. Kalau terbuat 7072 dah salah pula. Kalau ini sepatutnya betul lah sebab kita dah ada pembelajaran tentang set. Okey. So cikgu nak pergi sikit yang berkaitan. Yang ni nanti pun skema dia cikgu akan bagi untuk awak double check lah ataupun tengok soalan mana yang belum buat ke rasa nak buat sebab memang tak sempat lah semua Okey, so ni kita ambil dah sikit untuk last Okey, so dalam satu bakul terdapat sebiji durian busuk daripada 6. Okey, ni nampak macam soalan apa? Vektor ke bukan? Bukan. Okey, pilih atur. Agak-agak pilih Bukan atur. cikgu. Pilih atur biasanya dia kata 5 orang murid hendak disusun sebaris. Ayat dia awak kena familiar lah. Yang ni awak nampak macam ni, nampak sekejap tepat ada simbol-simbol macam ni. Biasanya taburan kebarangkalian. Probability distribution. Okey, cuma sekarang ni awak kena cari kalau awak kena familiar lah kalau tajuk taburan kebarangkalian. Awak ada normal dengan binomial. So bila normal binomial, awak kalau katalah ini awak nampak tak ada sebut pempasan normal, macam ni ada sebut normal. Ni tak ada sebut dan cerita tu memang binomial. Binomial itu cikgu baru je sentuh. Patutnya ada N, ada P, ada Q, ada R kan? Ada 4 benda. Okay, so awak cari dulu yang paling benda penting nak cari kat sini adalah P. Okay, baca kat sini dia cerita pasal busuk. Bukan orang ini durian yang busuk. Okay, so durian tu busuk. Jawab soalan busuk, tidak busuk. Okay, dia ada dua ni lah risiko dia. Yang pertama kita aim yang busuk ni. So kalau busuk P dia berapa? Dia tak ada bagi tapi dia ada bagi dalam bentuk ayat. P dia 4. Daripada 6. Berapa? 4 kan? Dia masih 0 point something ataupun pecahan. 0.4. Oh, awak ambil daripada mana 0.4 tu? Oh, P bukan yang tak busuk je. 1/6 ke? Sebiji daripada 6 maksudnya 1/6. So berapa 1/6?
0.167. Tak sesuai kan? Nombor dia akan jadi 1666666 kan? So kita tak nak ambil ni perpuluhan, tak nak. Kita ambil pecahan. Biasanya cikgu kata kita nak perpuluhan, senang tekan kalkulator. Tapi untuk kes ni pecahan. Okay, so terus Q. 5/6. Okay, so sekarang cara cikgu dah ajar itu mesti starting dia mesti P, mesti X. Okay, masukkan simbol. Tepat. Sama dengan 2 ni cerita pasal busuk. Tak boleh cerita pasal tidak busuk Okay, so awak dah boleh start masuk. Dia kata jika 10, sampel kita ada 10. Okay, so kita ambil 10 lah. 10 C2. 10 C2. Okay, 1/6 kuasa 2. Okay, berapa balance untuk tadi? 5/6 kuasa berapa? 8. Okay. Yang ni pun ada pelajar yang tak pernah tekan kalkulator. Dia kena tekan lah. Dia kena tahu masa dia tekan tu. Cikgu galakkan tekan darab di antara ni. In between ni tekan darab. Dah tekan, terus tulis jawapan akhir. Tak nak tulis 1/6 kuasa 2 berapa. Tak nak. Kita nak terus jawapan akhir dapat. Tadi taburan kebarang kalian cikgu kata nak perpuluhan. So bagi 0 point berapa? 0.291. 1. Jangan. Siapa tu? 4 kan? Oh, 07. Rugi tau. Jangan. Awak kena ingat sekarang. Mesti 4 angka. 3 tu memang salah terus. Kecuali dia kata beri jawapan 3 angka bererti. Baru betul. Kalau tidak memang rugilah, banyak pelajar kita buat macam tu. Salah, sayang je. Okay, so ni. 2907. Okay, soalan A. Soalan B dia A1 tadi. So ni A1. Okay, soalan A2 dia. Tulis starting dia mesti PX. Okay, ambil simbol sekurang-kurangnya 8. Sekurang-kurang, kalau kurang terbalikkan simbol tu. Okay, mula-mula awak tahu kalau 8 yang busuk, awak cuba senarai kat tepi. Kalau awak nak guna statement yang sama lah, P tu busuk Sebab sekarang ni 8 ni busuk ke tak busuk? Tak busuk. Tak busuk. So biasa cikgu tak tulis macam ni, cikgu akan tulis busuk tapi prime. Okay, kalau tak busuk 8 maksudnya yang tak busuk tu ada 8, ada 9, ada 10. Sikit ke banyak nak kira? Sikit kan? Maksudnya dah boleh kira ni, tapi awak kena terbalikkan P dengan Q dia. Kalau tadi P dia 1/6 ni busuk, Q dia 5/6 ni tak busuk, so awak kena terbalikkan macam ni. So awak kena tukarkan ini jadi Q. Yang ini yang berjaya ni mesti jadi P. P ni mesti orang yang kita cerita. Kalau kita nak cerita tentang busuk, pastikan cerita kita 5/6. Faham tak maksud cikgu? Boleh faham ke tak? Kalau tak faham cikgu ulang. Ulang aku. Okey, tadi awak cerita tentang tak busuk. Okey, yang tak busuk. Dia kata sekurang-kurangnya 8. Awak pun senarai lah 8. 10. Bermaksud awak naklah kira ni sebab kiraan dia sikit je. Okey, kalau awak declare tadi P ni 1/6 ni untuk kebarang kalian apa? Busuk ke tak busuk? Durian tu busuk atau elok? Busuk je. Busuk. Kan? Kalau durian tu busuk 1/6. Okey, cerita ni mesti sama dengan cerita ni. Adakah cerita ni sama? Kisah ni tengah kisah yang sama ke tak? Tak. Tak sama. So awak kena tukarkan P ni. So P ni kena cerita tentang tak busuk. So bila awak kata tak busuk, awak tambah perkataan kat sini tak. Boleh tak cakap 1/6? Tak. Tak boleh lah, kena kata 5/6. Tak busuk 5/6. So yang busuk adalah 1/6. Dia mesti kesinambungan cerita dia mesti sama. Sebab semasa awak takrif PX macam ni, cerita ini mesti P yang sama dengan cerita 8. 8 tak busuk, P pun cerita pasal tak busuk. Kalau tadi PX sama dengan berapa tadi? 2 kan? Tadi yang first tadi 2, ini cerita pasal ini cerita pasal busuk. Busuk 2. So P awak pun P yang busuk. Sorry lah perkataan negatif ni. Okay. So kalau 8 ni cerita pasal durian yang tak busuk. So P awak mesti cerita tentang durian yang
tak busuk. So awak kena fikirlah berapa yang tak busuk, ambil daripada cerita tadi. Boleh follow tak Anil? Sebab ini memang soalan yang menjerat sikit lah. Ada pelajar dia tak perasan ni ataupun dia tak tahu nak reverse. Dia kena reversekan cerita ni. Perkataan tidak busuk ni tengok cerita pertama kita. Sebenarnya senang je. Awak just takrifkan P tu ikut kehendak cerita ni. So untuk ni cara tulis dia mula-mula takrifkan dalam bentuk equal. Mesti dalam bentuk equal. So P X sama dengan 8 tambah. Tambah ni kalau kita nak kita tambah. Okey, sampai 10 lah sebab kita ada sampel 10. Okey, setiap satu ni kena kira sebab kita tak pernah lagi kira 8, 9, 10. Okey, dan dia mestilah 10 C8. Kat sini je bertukar 5/6. 5/6 dengan 1/6 saja tukar tempat. Sebab awak tengah cerita tentang durian yang tidak busuk, yang elok maksudnya. Okey, kat sini sambung je. Kalau awak boleh tulis ni maksudnya awak memang tak ada masalah mengira lah. Sebab tadi awak ada try kira 1, betul. So sepatutnya ni, dia agak panjang, so kena hati-hati sikit lah masa nak menaik tu kat kalkulator. Tengok tu, careless 5/6. 10 tolak 10 kosong. 1/6 kuasa kosong ni kena kira, jangan kata kosong pula 1 Okey. So nampak tak pengiraan dia sedikit panjang, ada 1, 2, 3. Walaupun demikian dalam MX 3 ni masih okey, 4 pun okey, yang tak okey 5. Kalau 5 pengiraan biasa kita akan guna 1 tolak. Okey, so untuk kes ni masih boleh kira. Kalau awak dah try practice banyak kali, awak tekan kalkulator daripada 10 C8 sampailah 1/6 kuasa kosong. Awak buat dah banyak kali tak dapat jawapan, tak dapat sama dengan skema yang selalu awak buat. So awak kena buat apa? Kena buat satu-satu. Yang ni dapat 0 point berapa, ni 0 point berapa, 0 point berapa. Sebenarnya kita tak galakkan tulis. Sebab nanti ada awak round off banyak kali. Tapi kalau dah biasa buat tak dapat, kena tulis macam ni lah. Kena ada 3 jawapan ni tambahkan. Okey, cuba buat terus. Maksud cikgu buat terus daripada hujung sampai hujung. Ada tak pelajar yang dapat sama dengan jawapan yang cikgu ada ni? 0.775. Berapa tadi? 0.7752. Okey, orang lain? Kalau dapat jawapan lain bagi je. Sama ke semua? Sama cikgu. Kalau sama, okey. Awak kena ingat kalau awak tekan daripada hujung ke hujung, jawapan akhir ni memang round off terus jadi 4 angka. Tapi kalau masa awak buat dekat tengah-tengah ni banyak kali, 3 kali, awak kena katakan sini siapa yang buat satu-satu ni boleh tak baca jawapan yang first ni? 10 C8 ni. Mungkin ada orang yang buat yang ni, 10 C8, dia dapat 0 point berapa? Itu 0.2907. Ajak 1, 0. 29 cikgu. Okey, sekejap lagi sekali. 0 point. 2907. Macam ni tak nak. Kita nak 5 angka. Sebab ni belum lagi jawapan. 290. 0 berapa? 07 tu ada tak? Nombor seterusnya. 71 macam ni? 71. Okey, kita ingat kalau awak, sebab dia memang allergic sikit bab perpuluhan kalau masih di tengah-tengah, tengah-tengah ni maksudnya belum lagi jawapan, awak buat 5 angka. 5 angka bererti. Nanti bila jawapan tak apa, jawapan memang paling sikit 4 angka. Sebab kalau awak ambil kat tengah ni 4 angka, nanti jawapan akhir ni biasanya kat sini takut lari banyak. Lepas tu 07752 mungkin ada yang dapat 49. Macam jauh takut tak masuk range. Range yang dia nak. Seorang tu yang kata pada swasta tu lah. Sebab yang kata nama tu. Oh, 39 tapi yang dah pindah ni ada banyak juga ni yang message. Oh, yang aku tak update. Mungkin dah turun 3 yang juga ni. Okey. Okey, sorry.
Okay, so itu soalan melibatkan binomial. Okay, soalan yang melibatkan normal, saya nak cek padam sikit. Okay, awak baca kat sini, dia kata markah bagi 1000 calon ADMET. Okay, bertabur dengan mean, variance. Okay, nampak je variance cepat-cepat padam. Takut awak tersilap. So, awak tulis terus sisihan piawai. Punca kuasakan 625. Okay, so kita nak sisihan piawai berapa? 25. 25. Tak ada plus minus sisihan piawai tak ada. Okay, statistik tak ada negatif lah untuk jawapan dia. Okay, so sisihan piawai 25. Terus dapat standard deviation ni. Okay, barulah tengok soalan. Dia kata jika markah lulus 40 atau lebih. Okay, so ingat tajuk ni pun masih taburan, cuma dia taburan normal. So starting mesti PX. Okay, lepas tu tulislah apa simbol kat sini. Lebih atau sama 40. Okay, macam ni. Tapi soalan nak bilangan. Bilangan ni N. N ni akan dapat last kali. Kat sini tak ada huruf N kat sini. Sebab sini tak ada NCR. Tak ada. Ini adalah normal. Normal ada Z, X minus min per sisihan piawai. Tak ada pun huruf N. Tapi awak akan pinjam formula kebarang kalian. N ada N kat sini. Okay, yang ini PA ni adalah ini. Ni semua PA. Kebarang kalian ni nilainya sama. So kita kena kira bahagian PX lebih besar daripada 40 dulu. So kita pun akan start kira. Kalau binomial kita terus NCR. Kalau normal kita mesti start selepas X terus pergi ke Z. Okay, pakailah sifir yang awak ada tadi. 40 tolak min. Bahagi sisihan piawai. Okay, kira dapat berapa kat sini Z? Negatif berapa? 0.2. Okay, ambil perpuluhan. Sebab kalau point nanti awak susah nak imagine graf dia. Okay, cikgu dah kata selepas dapat macam single macam ni, awak mesti terus buat graf normal. Graf ni tak ada markah. Ni hanya untuk imajinasi je. Negatif kat sini. Labelkan part C. Lorekkan ke sebelah kanan ikut simbol. Simbol macam ni. So awak tambah garisan. Lorek ke kanan. Okay, boleh ke dibaca dengan formula? Boleh ke dibaca dengan jadual? Boleh tak baca dengan jadual benda ni? Tak boleh, kena ambil yang kecil tu. So sebenarnya yang ni yang boleh baca. Tapi ni pun tak boleh sebab negatif. Guna konsep pantul. Okay, so pantulan dia untuk dekat-dekat SPM ni patutnya terus tulis macam ni. Satu ni luas keseluruhan. Okay, yang dipantul mestilah positif dan lebih besar. Ingat yang dipantul mesti positif. Mesti simbol lebih besar. Tak boleh cakap lebih besar negatif. Mesti positif. Sebab pantul mesti ke part C positif. Okay, so awak akan dapat 1 tolak 0 point. Semua orang ada tak kertas tu? Jadual. Kalau ada sila read jadual. Dah banyak kali kan dapat soalan trial pun ada jadual. Okay, berapa? 0 point berapa? 4207. 0 point? 4207. 0.2 cik. Berapa? Kat mana dah? Nak kena cari. Ni. Okay, 0.2 tu awak tengok dekat part C. Dekat sini. So yang ni lah. Sebab dia 0.20. 0.2 maksudnya 0.4207. Okay, kena cari balik cerita ni kejap. Ni. Okay, apa tadi? 0.2407 betul ke Cikgu Salin? 42 je. Itulah tengok ingatan. Sebab tu kalau dia selap muka surat belakang, awak kena tengok 2-3 kali. Okay, so dapat berapa kebarang kalian dia? 0.5793. Okay, tadi ingat cikgu dah kata. Yang ni, PA ni sama dengan jawapan ini. Yang awak tengah buat panjang-panjang sampai ke bawah ni semua jawapan untuk C dia ni. CPX lebih besar pada 0. Ini sebenarnya adalah jawapan untuk PX lebih besar daripada 40. So dah dapat jawapan, awak replacekan dekat sini. So kita memang pinjam formula maths tu. Kita akan tulis 0.57.
0.5793 sama dengan antara NA dengan NS mestilah ada maklumat yang diberi. 1000 calon tu jumlah ke atau apa? Yang bawah NS ni jumlah. Nak letak 1000 kat atas ke kat bawah? Mesti letak dekat bawah sebab ni jumlah calon 1000. So yang kita nak cari ni berapa orang yang dapat markah lulus. Okay, so sebenarnya ada berapa orang semuanya? N8 ialah 57 point. Okay, boleh dengar? Takut tak dengar. 57.93. Okay, yang ini orang. Kalau awak catat orang, boleh tak awak tulis 57.93 orang? Cikgu dia 579. 579 1000. Ni, kejap. Sebab dia 1000 kan? Tak 100 Okay, 579.3 orang. Boleh tak orang tu dipotong 3 ni pecahan dia? Tak boleh. Okay, so sebenarnya jawapan awak sama ada 579 atau 580. So biasanya kita ambil pembundaran 579 orang. Okay, sebenarnya kalau awak nak semak 579 atau 580, awak cuba gantilah. Awak cuba ganti 579 bahagi 1000 dengan 580 bahagi 1000. Mana yang paling hampir dengan 5793? Mana? Dia tak lebih daripada 5793. Yang mana? 579 bagi 1000. Kalau ganti yang ni kan? So jawapan awak 579 adalah lebih baik daripada 580. Sebab takut macam ni kalau katalah awak kira-kira dapat sini 6. Mestilah awak bunda jadi 580. Bila awak bunda 580, sebenarnya perpuluhan dia ialah 0.5800. Betul tak? Okey. Sedangkan awak punya jawapan ni 579. Kebarangkalian ni biasanya kita tak nak lebih daripada 5793. Kalau kurang tak apa, lebih tak boleh. So sebenarnya 580 ni salah. Kalau 579.6 sepatutnya ambil jawapan 579. Tapi untuk kes ni selamat sebab 579.3 kita boleh ambil 579 terus lah. Cuma kalau SPM biasanya setakat yang cikgu ni memang dia akan terima 2 jawapan lah. Sebab dia tahu pelajar dia tak semak yang bahagian kiraan semula tu Awak kena belajar semak lah, belajar semak. Tapi kita biasa semak jawapan bila ada masa lebih. Kalau setiap soalan awak buat semakan, memang awak tak akan cukup masa. Awak buat dulu ikut keyakinan awak, lepas tu spend masa sikit untuk semak. Okey, kemudian tengok sikit soalan non-rutin ni. Sebab tajuk ni sekarang ni walaupun senang dia dah suka pakai non-rutin Okey, first kali awak tengok graf ni, paksi dia kat tengah ke tak ni? Biasa awak lukis paksi macam ni. Paksi Y dia kat tengah. Tapi sekarang paksi Y dia kat hujung. So ini belum lagi dipiawaikan. Ini belum piawai. Belum di standardize lagi Okey, selepas dia dipiawaikan, garisan ni akan digerakkan ke tengah. Okey, so maklumat yang ada dekat graf yang belum piawai. So ni maklumat dia. 40 adalah min. Awak kena tahu min mesti yang betul-betul simetri kat tengah-tengah ni. Okey, ni adalah min. So min adalah 40. So bila soalan tanya apa min dia, awak dah tahu min 40. Walaupun soalan tu tak ada apa-apa nombor. Okey, tak ada maklumat dengan ayat. Okey, so min ialah 40. Jawapan dia senang je. Yang pertama A, min ialah 40. Okey, soalan B, ungkapkan rantau berlorek. Yang berlorek ni X ke Z? Paksi dia. Awak nak kata dia X ke Z? Tengok paksi dia. Paksi. Okey, paksi X ke paksi Z? X. Paksi X. Tapi kita tulis X besar. Okey, X tu di antara nombor 32 hingga 48. Cuma in case awak tak letak sama dengan ni tak ada masalah. Sebab dia selanjar. So letak boleh, tak letak pun tak apa. Okey, so seterusnya awak pun dia kata ungkap je. So settle lah, dia tak suruh kira, ungkap. Okey, soalan yang ketiga, soalan C. Dia kata cari ni, cari yang ini, maksudnya yang cikgu highlight kuning ni. Oops.
Okey, nak yang ni. Kita nak yang ni. Ni soalan dia. Tapi dia bagi luas rantau berlorek 0.56. So first kali awak check jarak dia sama tak ni? Sama tak jarak antara ni dengan yang ni? 40 tolak 32 jarak dia berapa? 8. Ni pun 8. Ha. Maksudnya luas ni sama tak? Sama. Okey, kalau luas ni sama, nanti kita kata yang ini pun sama Kiri kanan ni sama. Sebab dia dah simetri, membahagi sama. Okey, so macam mana kaedah dia? Mula-mula buat apa? Luas ni dah tahu 0.56. So awak ambil luas satu graf tu, tolak dengan 0.56. Awak akan dapat berapa? 0.44. Boleh tak cikgu kata luas yang soalan nak ni 0.44? Boleh ke? Kalau sini 0. Boleh ke tak? Have to bahagi 2 kan teacher? Kena bahagi 2 sebab dia berkongsi 2 tempat. Okay, so bahagi 2. Kalau awak ni nak penulisan yang lebih baik, masa ni terus buat per 2. Baru awak dapat luas keseluruhan untuk kawasan sebelah kiri ialah 0.22 lah. 44 bagi 2 0.22. Okay, so itu soalan contoh bukan rutin. Okay, sekejap. Cikgu tak tunjuk semualah. Yang ni pun lebih kurang juga. Cuma kena faham konsep tadi. Okay. Okay, ni binomial yang melibatkan sedikit graf. So tengoklah sikit takut ada keluar ke kan. Okay, so dia bagi X 0, 1, 2, 3 ni maksudnya nanti kalau awak tengok tajuk ni kita nampak ni binomial . Macam mana cikgu tahu dia binomial? Satu ada perkataan discrete. Kalau normal selanjar. Kalau discrete ni maksudnya integer. Awak boleh nampak integer tu. 0, 1, 2, 3 nampak. So discrete . Okay, kalau selanjar dia ambil julat. Dia terlibat dengan perpuluhan. Okay, so untuk kes ni nanti bila dia kata dia kata tunjukkan bahawa X ialah pemboleh ubah rawat diskret dengan fungsi kebarangkalian P. Okay, kalau nak tunjukkan awak kena buat apa? Awak buktikan dia dapat 1. Okay, buktikan dia dapat 1. Contohnya Px tambah 0 tambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2 tambah Px sama dengan 3. Okay. Kita memang stop sampai 3 sebab dia punya set ni sampai nombor 3 je. So bermaksud dia hanya ada sama ada 0, 1, 2 atau 3 sahaja yang terlibat dalam pengiraan ni. Had dia 3 orang je. Okay, so kita tak payah kira, tak payah guna NCR. Sebab N dengan R tak diberi, dia bagi dalam bentuk jawapan. Okay, ambil jawapan-jawapan ni masuk dalam ni, kira dapat tak 1. Kalau dapat 1 maksudnya ini memang fungsi diskret. Kalau tak dapat 1, maksudnya ni bukan kebarangkalian lah. Kebarangkalian tak boleh lebih daripada 1. Okay, so dapat tak 1? Dapat. Dapat 1 kan? Okay, kalau dapat 1, bolehlah nak bracket cakap kataan tertunjuk. Sebab tunjukkan, cakaplah tertunjuk. Okay, tertunjuk sebab jumlah kebarangkalian ialah 1 bagi suatu fungsi yang ada. Okay, lukis graf taburan kebarangkalian. Nak lukis pun dah tak perlu kira. Semua dia dah sediakan. Lukisan tu mestilah ada paksi Y dan paksi X. Taburan kebarangkalian tak ada paksi X yang negatif. Okay, so ni X. Ini adalah, tengok dia bagi tu. Dia kata Px sama dengan R. So kalau Px sama dengan R, yang ni bukan X lah, ni R. Okay, bila R kita kosong, ini memanglah kosong tapi tak nak sebab kita nak kosong ni adalah value. Kalau awak lukis di atas paksi Y, awak tak nampak. So 0, 1, 2, 3. Kat sini skala dia pun ambillah skala seragam. Kalau dia sampai 0.35, maksudnya sampai 4 lah. 0.1, 0.2, kena ikut skala. Ni kena ikut skala, tak boleh hentam ni. Okay, so awak plot tu anggaran lah. Contohnya sebab kalau tak guna kertas graf, kalau soalan lukis nanti dia akan bagi kertas graf. Kalau lakar tak ada kertas graf lah. Okay, 0.2. So sini. 0.35 di antara. 0.25.
Dan yang terakhir 0.2. Okey, adakah graf tu bersambung? Tak. Graf tak bersambung. Graf dia macam hujan ya. Pakai pembaris tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Okey, siap. Graf tu mesti package dia ada garisan. Tak boleh awak pergi sambung macam graf curve ke garis lurus, tak nak. Okey. Okey, cikgu ambil lagi fungsi trigo. Sebab kita jangka fungsi trigo confirm dah keluar. Cuma tak tahu yang mana satu. Bentuk perpuluhan, pecahan ke, penyelesaian. Ataupun dia nak keluar dalam bentuk graf, konsep graf. Okey, so cikgu ambil ni. Contoh awak nampak macam kuadratik. Tapi kat sini tak sama fungsi. Satu sin, satu cos. Tak boleh. So macam mana kita nak buat? Salah satu mesti ditukarkan. So tak ada pilihan. Sin mesti ditukar kepada sin ni yang kena tukar lah. Okey, sin awak tengok formula sin kuasa 2. Okey, macam mana dengan fungsi sin kuasa 2? Tak ada kan? Yang ada sin 2A. Kalau sin kuasa 2 ni duduk dekat formula ni. Kalau tengok awak perasan dia ada sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. So awak aim nak sin kuasa 2. So dia akan jadi 1 tolak cos. Ingat formula ni boleh ubah-ubah tempat. So kita nak ini. So bila awak nak yang tu, awak gantikan dekat yang kita dah pilih tadi. So 4 tolak cos X ialah 4 bracket 1 tolak cos kuasa 2. Janganlah tulis A sebab kita tengok formula nampak A, kita ikut unknown yang dipakai. Sudut dia X. Okey, sekarang jangan pindahkan 4. Buka dulu bracket ni. Dia akan jadi 4 tolak 4 cos kuasa 2 X. Kat sini ada 4 tolak cos X. Di pertengahan jalan ni, tak kira lah macam mana cara. Yang penting last kali mesti dapat kuadratik. Okey, sebab ada orang laju, ada orang lambat. Ada orang dia potong 4 ni dalam kepala. Ada orang dia kena pindahkan. So cikgu ambil yang langkah berjaga-jaga, pindahkanlah. So disebabkan cos ni negatif, cikgu nak dia duduk sebelah kanan. Sebelah kiri. Kita nak susun ni, susun. Okey, kemudian yang ini memang tak pindah tempat. So negatif. Okey, lepas tu 4 pun tak pindah tempat, positif. 4 yang ini pindah, negatif. Okey, yang ini masih tak ada markah. Markah dia bila awak faktorkan. So ni masih belum lagi siap. Tolak cos X sama dengan kosong lah. So dia ada A, ada B, tak ada C. Bila ada A dengan B sahaja, sebenarnya ni lebih kepada konsep kuadratik lah. Kalau A, B, C tak ada, so tak perlulah tekan kalkulator sepatutnya. Sepatutnya awak mesti tahu pemfaktoran biasa. Iaitu keluarkan cos X. Jangan keluar cos je, cos X. Yang tinggal adalah 4. 4 apa? Apa yang tinggal? Boleh tak cikgu cakap 4? Kena ada cos lagi kan? 4 cos. Tolak ke tak payah tolak dah? Tolak Dia 1. je. Tolak 1. Ini bahaya. Tolak 1. Sama dengan kosong. Ingat kalau kuadratik 2 jawapan. Mesti ada 2 jawapan. So jawapan yang pertama ambil yang depan ni. Ambil yang paling depan. Katakan dia sama dengan kosong. Yang kedua ambil bracket. Yang ni pun ada orang yang laju, dia cepat je ini. Dia tak payah tulis ni, dia terus tulis cos X sama dengan 1/4. Okey, yang ni kena selesai lah ni. Pindahkan lagi. Okey, so sampai sini, ini adalah special angle. Special. Bila special angle, cikgu dah ajar semalam, sama ada ambil kalkulator tekan 0, 90, 180, 270, 360. Atau awak buat lakaran sikit graf cos. Dekat mana kosong? Pun awak ni mana kosong ni, tak nampak nombor. So sini 360. Sini 180. So ni berapa ni? 90. 90 dan 270. so sebenarnya X awak yang pertama ialah 90,270. Tak confident, awak tekan kalkulator kalau cos 90 dapat tak kosong. Kalau cos 270 semak ni.
Kalau betul, ni adalah jawapan. Kalau rasa tak confident dengan graf awak tu, ataupun graf pun tak tahu, awak boleh tekan ada 5 angle yang cikgu bagi semalam, 90, 180, 270, 360. Ambil masa lah tekan 4 kali tekan. Penat So graf ni simple, basic. So kena boleh berjaya lakar lah. Kalau yang melibatkan nombor biasa, awak mesti bahagikan kepada 2 sukuan. Sukuan apa? Positif. Okay, add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Cos positif, all positif. So dekat sukuan ke pertama dan keempat. Okay, so tindakan awak yang pertama, tekan shift cos dulu. Sebab nak tahu berapa sudut rujukan kita. Shift cos 1/4 berapa? 75.522. Okay, cikgu kata nak berapa kalau sudut? 75.52 saja kan? Nak 2 tempat perpuluhan. Adakah dia dah menjawab untuk sukuan yang pertama? 75 ni? Yes. Okay, dah. Okay, ingat satu peringatan, kalau lah cos tu macam ni, negatif 1/4, masa awak tekan kalkulator, perlu tak tulis negatif ni? Tak. Tolong jangan tulis negatif. Negatif ni nak merefer sukuan mana? Sukuan ketiga dan sukuan kedua dan ketiga. Kita jangan tekan negatif. Kalau tekan negatif susah nak ambil sudut rujukan. Itu dia punya peringatan. Tapi biasa soalan suka bagian tu lah sebab dia tahu careless. Okay. So ini adalah sudut rujukan. Sebenarnya ni sudut rujukan. Dalam masa yang sama dia adalah jawapan. Kita boleh terima dia sebagai jawapan sebab dia pada sukuan pertama. Okay, awak ingat sukuan pertama dah dapat. Nak cari sukuan keempat, satu lagi X ialah 360. Ada yang tak fasifir tu, kalau sini, kat sini adalah 75. Ini bukan bearing ini sudut. So kita nak yang ni. So kenalah ambil formula 360 tolak. So bila awak tolak, awak dapat berapa? 284.48. Okay, so berapa jumlah jawapan yang awak ada sekarang? Jumlah awak ada berapa jawapan semuanya? Ada 3 ke 4? 4. Jumlah ada 4. So bila ada 4 jawapan, awak kena buat satu baris ni sebagai jawapan dan tulis nombor-nombor tu ikut susunan. Contoh nombor ni paling kecil. Okay, tulis sini. Koma, lepas tu 90. Koma, lepas tu 270 dulu. Okay, barulah 28, 4.48. Yang mana tak ada point ni tak perlulah tambah. Macam ni tak payahlah. Sebab ini tajuk sudut dia tak ni. Ini bukan hukum linear. Kalau hukum linear kita nak seragam. Kalau ni tak apa. Okay, dia mesti check ini dulu. Macam cikgu kata, bila kita check jawapan akhir awak betul, insya-Allah awak punya cara kerja ni complete, dapat full mark. Okay, so kena biasa mesti tulis jawapan akhir tu sebaris. Okay, so cikgu pergi ke yang melibatkan segitiga. Okay, melibatkan segitiga. Okay, pertama masa awak nampak segitiga tu, kita boleh tahu ni segitiga sebab bila bagi 3/5, so awak kan dah tahu awak ada cah toa. So mesti tahu ada segitiga. Mesti ada satu sudut. Mesti dia main dengan cerita macam ni. So dia akan jadi 3, contoh sini 3/4. Dia akan jadi 3/4. Sebab tu kita kata ni mesti segitiga. Tapi segitiga tu kena lukis dalam tempat yang betul. Tengok dia kata Q cakah, obtuse. Okay, P adalah tirus. Acute. Okay, so awak kena tahu apa maksud. Okay, tadi cikgu kata sini tirus. Sini cakah. Okay, kalau nak lukis segitiga, kita hanya boleh lukis segitiga ni cikgu. Nampak tak 4 segitiga kat sini? Kau nampak? Tak nampak apa-apa? Sepatutnya ni satu segitiga. Ini segitiga juga. Semua ni setiap satu ni satu segitiga. Okey, sekarang kalau kita nak dekat sukuan yang mana, kita kena lukis yang dia nak saja. Okey, so cikgu akan fokus.
Kalau kat sini cikgu kena lukis segitiga macam ni, sudut wajib kat sini. Kat sini pula cikgu akan lukis segitiga kat sini. Sudut dekat sini. Okey, sudut sini nama Q. Sudut sini nama P. Okey, kemudian kalau sin, awak baca yang P ni. Sin opposite 3, hipotenuse 5. Soh Sin pakai SOH. Cikgu, Q sudut cakar. Okay, thank you. Okay, so terbalik dah ni. Okay, so kalau Q ni fokus dengan Q. Okay, sorry. Okay, kalau P ni nak sin tadi. So sin opposite 3, hipotenuse 5. Kalau Q pula adjacent. Okay, ni Cah adjacent 12, hipotenuse 13. Okay, nak tak nak awak kena terus cari apa yang tak ada. Contoh cikgu buat tanda soal kat sini. Tanda soal kat sini. Cari je siap-siap walaupun dia tak suruh. Sebab nanti akan pakai. Okay, so cari kat situ dapat berapa? Biasanya dia akan bagi triple lah. Triplet. Okay, contoh awak tahu 3, 4, 5. 6, 8, 10. 5, 12, 13. Okay, ada tak apa-apa nombor yang berpadanan dengan cerita ni? Ada. 3, 4, 5. 5, 12, 13. Kalau dah hafal. Kalau tak hafal kena kira dengan teorem lah. Okay, so sini 5. So sini cikgu akan ganti dengan 4. Okay, sekarang pergi ke soalan yang pertama. Dia kata nak soalan A cos P. Okay, cos P tengok sudut. Teacher, you ask for chord. Subhanallah. Mujuk awak yang exam esok. Okay, cotangent. Okay, cotangent adalah 1 per tangent P. Okay, 1 per tangent. Ada masalah tak untuk kira tangent P? Ada tak masalah untuk kira tangent P? Okay, 1 per berapa? Tangent TOA, opposite 3, adjacent 4. So berapa jawapan akhir awak? 4/3. Okay. So adakah dia perlu fikir nak positif ke negatif? Tak perlu. Sebab P ni memang semua pun akan jadi positif. Okay. Ada muka. Okay. So awak cuba buat dulu untuk tangent P tambah Q. Sekejap cikgu jawab call je. Okay. Awak cuba dulu untuk P tambah Q. Okay, so sambung Okay, untuk vektor, untuk tangent P tambah Q, awak kena refer formula lah. Sebab formula tambah dia ada formula yang panjang tu. Formula ni disediakan so tak payah hafal. So tangent P, kalau asalkan P saja semua tak payah fikir positif negatif. Sebab dia sudut tirus mesti positif. Okay, tangent Q ni awak kena fikir. Nak letak positif ke negatif? Tangent Q sepatutnya opposite 5, adjacent 12. Cuma nak letak negatif ke tidak? Yes. Okay, reason kita sebab It's in awak the ingat science house. sugar to coffee. Okay, maksudnya sini sin positif. So tangent kena letak negatif. Okay, so cikgu letak negatif, nak letak dalam bracket pun boleh.
Okay, then pergi ke bawah. Sama je. 1 tolak tangent P tadi ambil balik ni. Yang ni 2 ni mesti didarabkan dulu baru ditolak dengan 1 Okay, so macam mana nak tekan? Agak payah nak tekan kalkulator semua sekali. Tekan atas dapat jawapan, tekan yang bawah pula dapat jawapan. Baru dapat settlekan. Kalau tekan semua sekali ni, takut awak punya kalkulator nanti dia kata maths error. Okay, cuba dapatkan. Ni betul tak? 5/3, 5/12 tak? Okay, sepatutnya dapat berapa? 16/33. Okay, yang mana dah kira masa cikgu call tadi dia dah dapat lah. Okay, cuba sampai dapat 16/63. Kalau awak rasa awak cuba tak dapat, maksudnya awak kena cuba lagi. Okay. So untuk buktikan cos tadi ni ada cos 4 ni. Okay, so ni dah cikgu nak pergi ke soalan buktikan sikit. Buktikan ni memang famous untuk kita dua lah. Sebab biasa lepas bukti dia nak lukis graf yang terbukti tadi tu Teacher, Okay, so bila awak tengok ya? I've got a question. Some questions that I do, right? Just now you draw the, what's it called, the angle punya drawing, right? Yeah. So basically, some of them, they write, can you see the sudut cakar punya area? The 12, they put as -12 because it's in the Sata Karta is in the negative side. So I'm confused on whether or not I should put -12 over there. Okay, actually awak letak ke tak letak tak ada isu sangat sampai soalan tu keluar. Contoh soalan tu cakap tentang sin kan. So dia mengganggu tak simbol negatif positif ni sebab kat sukuan kedua ni dia adalah ni S kan. S ni memang confirm positif kan. So dia tak mengganggu. Kalau awak letak negatif, bahaya juga. Bahaya juga sebab apa? Sebenarnya negatif ni memanglah untuk paksi X awak negatif. Tapi kalau cikgu memang cikgu tak akan letak negatif dan cikgu akan suruh pelajar fikir sendiri. Kalau kata tangent, okey, jawapan awak mesti negatif. Kalau sin, jawapan awak mesti positif. Macam tu. Sebab bila awak letak negatif, takut nanti awak kata tangent negatif, lepas tu awak pergi letak lagi negatif 12. Faham tak maksud cikgu? Contoh awak letak okey, contoh macam ni awak pun letak sini negatif 12. Lepas tu cikgu kata nak tangent Q. Awak fikir tangent kat sini negatif. Lepas tu awak pun kata opposite 5. Nampak tak? Dia dah berubah kan? Dia dah jadi positif betul? Ini negatif ni akan jadi positif. Yes, teacher. Sebenarnya salah. Sebenarnya jawapannya adalah ni. Actually 12 semua tu adalah nisbah panjang. Maksudnya panjang ni 12, panjang ni 5, panjang ni 13. Memang kadang-kadang ada buku dia letak negatif supaya bila pelajar nampak negatif, maksudnya dia dah tak payah fikir lah. Okey kat sini, okey negatif. Dia terus je letak negatif. Maksudnya dia dah tak fikir yang add sugar to coffee tadi tu. Dia dah tak payah fikir sukuan kedua positif ke negatif. So bila dia letak simbol negatif, automatically dia akan letak sini negatif lah. Kat sini. Tapi nanti jawapan akhir boleh tak letak negatif kat bawah? Cannot. Cannot lah kan. So awak mesti pindahkan negatif ni kena padam letak tengah. Okay, so ikut awak punya kemampuan nak letak, kalau letak negatif jangan lagi fikir add sugar to coffee. Sebab negatif ni dah membantu sukuan dah. Sebab tu sini awak tengok sini positif. So apa-apa jawapan nanti mesti confirm positif. Kalau sini mesti ada satu sahaja yang akan jadi positif. Bila awak dapat sin. Kan? Kalau sin saja yang positif. Sebab dia opposite dengan hypotenuse. Tapi kalau ada huruf A, untuk cos dan tangent ada A kan? Toa. Ni ada A. Kalau ada A maksudnya awak akan pakai nombor negatif 12. So tangent dan cos confirm negatif kat sini tanpa berfikir yang add sugar to coffee. Tak tahu lah faham ke tidak maksud cikgu ni. Fazana faham tak maksud cikgu? Understand, teacher, understand. Boleh ya? Yes, So sebenarnya cikgu lagi prefer letak positif dan PK. Ini AS. So sign positif, tangent nanti terus letak negatif. Tapi ikut awak dah biasa buat latihan macam mana Okay, untuk ni pembuktian, proof ini, tengok betul-betul. Kalau ikutkan kita mana ada formula untuk kuasa 4. Kuasa 4 tak ada dalam formula.
So first kali awak salin dulu formula tu. Cikgu bawa dia ke bawah sebab tak muat ni. Dia tak muat So cikgu tulis ke tepi lah. Cos 4. Cikgu tulis ke sini sorry. Okay, soalan B. Soalan 16. A. Okay, kalau A dengan B ni ada kaitan, nanti kena bawa dia punya jawapan tu Cos 4x tolak cos 2x sama dengan sin cos 4x. Okay, mula-mula awak tengok apa yang boleh tukar dulu. Memanglah cos 4 ni macam tak ada dalam formula, tapi cos 2x ni ada tak dalam formula kita? Cos kuasa 4 tak ada dalam formula kita, tapi kita boleh tukar untuk cos kuasa 2x sebagai, ingat kalau cos ada 3 kan? Macam ni. Kalau cos 2a, awak tengok dekat formula awak ada 3 pilihan. Nak pilih yang mana? Pilih yang bersesuaian dengan cerita cos. Kalau boleh kita nak yang ada perkataan cos, tak nak yang ada cos dengan sin. Okay, so awak pilih yang mana? Dekat awak mesti ada formula sepatutnya, mesti sentiasa bersama formula. So kita akan pilih apa kat sini? Okay, siapa dapat tolong bacakan dia punya ni. Boleh dengar tak? Is it the 2 cos square x? Okay, betul. Kita akan pilih yang ini. Cos square. Cos yang square, bukan x yang square. Minus 1. Kita berminat dengan ni. Kita tak minat dengan 2 sin square x. Sebab sin nanti masuk kat sini ada sin, kat sana ada sin. Okay, tadi kalau kita nak prove, kita kena pilih yang panjang. So yang panjang LHS. Yang ni tadi RHS. So bila cikgu dah pilih, cikgu tak boleh tulis lagi yang sebelah kanan. Okay, so cikgu akan tulis kat sini LHS yang dipilih. Okay, so sekarang buka bracket dia, dia akan jadi cos square, cos 4. Okay, kena buka bracket betul-betul lah sebab minus akan jadi plus 1. Okay, kalau awak nampak macam kuadratik tapi tak boleh. Kalau tak boleh jadi kuadratik macam ni, awak kena sekejap. Okay. Antara yang ini dengan yang ni sebenarnya dia macam boleh duduk sama-sama ni. Pemfaktoran dia. Sebab cos kuasa 4 ni boleh jadi cos kuasa 2. Darab cos kuasa 2. Tapi kita nak faktorkan dia dengan yang tu. Yang cikgu segi 4 tu cikgu nak faktorkan. So yang tinggal adalah cos kuasa 2 balance dia. Yang ni dah jadi cos kuasa 4. Okey, manakala yang tinggal untuk 2 ni akan jadi 2. Ada lagi tak? Sebab cikgu dah keluarkan cos kuasa 2. Ini dah keluar kat sini. Okey, dah habis. Tinggal 2 je. Okey, so tutup bracket ni. Tapi jangan lupa, 1 ni tak termasuk dalam pemfaktoran yang kita buat. Ini tak mengubah sifat sebab kalau awak darab masuk balik, dia masih setara. Masih setara. Sama. Okey. So macam mana nak selesaikan? Cuba tengok yang, kan ada salah tulis tak? Cos kuasa 4, cos kuasa 2. Okey, nampak macam belum lagi selesai. Sebabnya cos kuasa 2 ni macam tak ada apa-apa formula yang boleh macam ni. Ni tak ada formula. Yang ada tadi cos kuasa berapa tadi? 2. Ni lain ni, tengok formula ni. 2 cos kuasa 2x tolak 1. Ini cos kuasa 2x tolak 2. So awak kena cari apa-apa formula yang boleh cipta untuk cos kuasa 2. Cari yang ada cos kuasa 2x. Okey, cikgu tunjuk kejap formula Okey. Kat sini ada banyak ni. Kita pilih yang mana yang kita rasa sesuai untuk ambil sebagai cos kuasa 2. Okey, kat sini cikgu bulatkan. Ada cos kuasa 2. Ada cos kuasa 2. Ada cos. Okey, ni sama Okey, kemudian kat sini. Kat sini tak ada. Kat mana lagi ada? Tengok atas sikit. Tengok kat sini. Tengok kat sini. Sini pun ada cos kuasa 2. Sebenarnya inilah yang lebih sesuai. Kenapa cikgu tak
Cikgu lagging Ya. Aduh. Penat explain kata tak ada orang respon. Okay, sorry kejap kena buka balik dokumen dia. Agaknya panas kot. Cikgu tadi kelas pada 7.30. Ha ni non-stop ni daripada get 15 minit je tadi Sekejap ya. Awak rest lah kejap mata awak tu. Mana dah tadi? Dengan 2. Tadi dekat 1. Biasalah laptop ni dia panas sangat dia hang Laptop kecil, kalau laptop besar daya tahan dia kuat sikit. Okey. Lagi ni. Lepas tu. Cikgu tak share skrin lagi kan? Tak. Okay. So tadi sebenarnya yang awak dapat dalam bentuk negative sign. Okay, ni tak share skrin lagi sekejap. Soalan ni memang sedikit berat lah, tapi siapa yang nak score, kalau nak BA tu dia kena jawab juga Kalau banyak sangat awak tinggal nanti macam apa yang kita nak score. So kalau kita nak score kita kena ada benda kena tambah lah top up. Okay, sekejap Oops. Okay, ni tadi cikgu tengah cerita pasal ni. Dah nampak dah kan? Dah. Okay, tadi kita punya ni macam kita still tadi yang ni cikgu habis kat sini. Okay, masa kat sini awak nampak dia macam belum boleh selesai ni cos. Yang ni negatif macam ni macam tak boleh selesai juga. Tapi sebenarnya kita tahu tadi yang sebelah kanan right hand side tadi kan sin kuasa 4. Okay, so cos ni maksudnya nak tak nak kena tukar. Okay, cos ni awak nak tak nak awak tukar juga jadi sin kuasa X. Patutnya sin square plus cos 1. So 1 tolak ni kan? Apa? Kalau nak cos 1 tolak sin 1 tolak sin. Okay, yang ni masuk bracket lah sebabnya dia dah dibuka dengan ada tolak so masuk bracket. Yang dalam ni sedikit mengganggu. Sebenarnya kalau siapa yang dah cakap dia nampak ni macam ada A tolak B. Yang ni mesti jadi A tambah B. So macam mana nak jadikan dia tambah? So awak kena faktorkan negatif ni. Dua-dua ni ada negatif. Kalau faktorkan dia. So cikgu akan ubah sikit lah cara tulis ni macam ni. Okay. So dia akan jadi sin kuasa 2x tambah 1 lah. Okay, sini masih ada tambah 1. Okay, so negatif ni, contoh awak kata negatif 5 dengan 5. Contoh macam ni. Sebenarnya, sorry 4 Contoh cikgu ambil 4. Boleh tak negatif 4 dengan 5? Sama tak? Sama ke lain? Sama kan? Sebenarnya negatif tu boleh je duduk kat luar. Duduk kat luar. Maksudnya sebelah kiri sekali. Kalau kita rasa dia macam mengganggu lah. Okay, so sekejap. Okay, akhirnya awak nampak ni A tolak B. Ni awak nampak A tambah B tapi ada negatif kat luar ni. So, apa formula kita yang melibatkan macam ni? Kita akan kata ni adalah negatif 1 kuasa 2 tolak sin kuasa 2. Macam ni. Macam ni. Dapat tangkap tak ini? Dapat. Okay, so negatif ni masih ready kat luar. Okay, so berapa nilai untuk yang seterusnya ni? Okay, so berapa? 1 kuasa 2, 1. Sin kuasa 2 akan jadi sin. Kita dah nampak dah apa ni, kuasa 4 ni dah nampak dah. Cuma kita nak matikan benda-benda lain ni. Okay, buka bracket jadi negatif 1 tambah sin kuasa 4x tambah 1. Okay, dah boleh lega lah kat sini. Yang ni nanti akan mati. Tinggallah sin kuasa 4x.
So awak boleh kata sini terbukti. Left hand side equal right hand side. Perkataan ni dah maksudnya terbukti untuk cerita ni lah. Okay. Okay, yang tu memang kalau trigo ni memang sedikit pening lah kalau dia kata pembuktian. Tapi awak nak tak nak kena hadap lah juga Okay, boleh ke cikgu scroll ke atas ni? Boleh ikut. Okay, so cikgu scroll balik tadi dia ada soalan sambungan dia. Okay, selepas buktikan tu, awak tengok soalan-soalan dia ada kaitan lagi tak dengan cerita tadi? Kalau ada kaitan lah. Kalau tak ada, awak boleh teruskan dengan cerita dia laka 2 cos. Okay. Kita semalam kita bincang graf apa Sin ke cos Semalam sin ke cos? Tak ingat. Okay, so cos 2x tolak 1. Dan kali ni dia nak 360 degree. So awak tak payah ambil radian Okay, so mula-mula pakai pembaris. Buat paksi. Okay, ingat paksi ni cikgu kata boleh pakai pen, boleh pakai pensel. Okay, kemudian tengok dia punya ketinggian dia sampai mana. Okay, so cikgu akan terang lagi sekali lah sebab kita harap-harap adalah soalan yang berkaitan dengan lukis atau laka. So y sama dengan 2 cos 2x tolak 1. Okay, ada banyak cara Ni cara yang cikgu sendirilah. Cikgu malas nak ikut cara yang lain. Dah biasa yang ni. Pertama nampak 2x, cikgu akan buat 2 darab 4 sama dengan 8. Bermaksud nanti cikgu nak senggat benda ni 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So awak ingat cikgu dah ajar itu. Untuk buat dia punya jarak ni nak bagi sama jarak. Pakai skala 1.5 cm pada pembaris. Awak ukur 1.5 awak senggat. Awak ukur lagi senggat. Itu lebih baik. Memang cantik nanti dia punya graf Okay, lepas tu awak tengok ini namanya tinggi. So tinggi dia 2 dengan negatif 2. Maksudnya kat atas ni ada 2. Kat bawah ni ada negatif 2. Kosong wajib lah. Okay, kemudian tengok shifted ni. Kalau ada shifted tolak 1, nanti 2 tolak 1, negatif 2 tolak 1, dia akan jadi 1 dengan negatif 3. So nanti ada nombor 1, ada nombor negatif 3. Okay, lepas tu nombor-nombor lain ni awak nak wujudkan pun tak kisahlah. Okay, katakan ni nampak janggal, tulislah negatif 1. Okay, graf cos mula dengan nombor. Bila mula dengan nombor, cikgu akan ambil graf yang cikgu highlight ni je dulu. Cikgu tak pakai tolak 1 tu. Cikgu nak biasakan graf asal dulu. Ni graf asal. Okey, graf asal maksudnya cikgu kata start dengan nombor 2 lah. Kalau dia kata negatif 2 cos, start dengan negatif 2. Okey, selang-seli. Stop sampai 2 negatif 2 Okey, selang-seli. Okey. Tadi awak lukis graf ni, paksi ni tadi dah lukis pakai pen. Tapi kalau tak berani pakai je lah pensel. Tapi nak padam nanti ada risiko lah terpadam. Okey, kemudian tolak 1. Setiap nombor mesti tolak 1. Okey, nombor ni 2 tolak 1 jadi 1. Yang ni akan tolak 1. Semua nombor ni akan turun ke bawah 1. Okey, awak mesti tahu dia mesti berselang-seli. Awak dah nampak pattern dia, so awak ikut je pattern yang pertama tadi. Okey, 2 tolak 1, 1. Okey, lepas tu kita kan pakai A4. Ni kertas ni A4. Pastikan nanti bila kita letak pembaris, yang awak titik tu betul-betul kat pembaris. Kalau buat macam ni, sama. Label dia. Mesti pada 0 degree ni sama. Okey, kalau kertas kajang senang. Kalau kertas A4 susah sikit Okey, graf yang sebenar kita nak yang ni. Jangan over sangat macam ni. Dia mesti curve. Curve yang okey sikit. Sekejap. Okey, so curve dia mesti lengkung. Ya Allah Akbar. Kejap tak boleh double line tak okey.
Okay, sebab pakai laptop ni tak boleh sentuh, susah sikit sekejap. Mencabar ni. Sekejap. Kalau boleh satu round sekali jalan tapi ni sebab cikgu pakai laptop, cikgu kena stop sekejap. Okay, so ni adalah graf yang sebenar. Graf yang lain-lain ni, titik-titik ni tolong padam. So sebab tadi awak pakai pen kan, awak padam dia tak efek lah sepatutnya. Sepatutnya bila kita padam dia tak efek. Tapi ada satu benda yang cikgu tak buat dekat graf ni, apa dia? Macam graf ni belum sempurna sebab tak ada apa? 2 pi. Tak ada nama. Hati-hati sebab sekarang ni graf ni kata nak apa? Nak dalam degree ke pi? Dia nak dalam degree. So bila nak dalam degree, awak kena letak ujung sekali 360. Cari separuh daripadanya 180. Okey, kemudian separuh-separuh lagi lah. 180 ni kalau potong 4 bahagian, maksudnya kira lah guna kalkulator bahagi 4 jadi berapa? 45 kan? 90. 135 dan seterusnya. Seterusnya tambah 45, 225, 270 betul ke? Betul. 3 tambah 40, 315. Okay, so ni dah menjawab soalan lukis graf. Settlekan sikit lah, ni paksi X, ni paksi Y. Kalau nak cantik lagi bagi nama graf Y sama dengan 2 cos 2x tolak 1. Kalau ada konsep ni, dia letaklah apa-apa soalan nanti modulus ke, awak tak ada masalah. Kalau ada modulus, semua nombor-nombor negatif ni awak pantulkan ke tempat positif. Kalau ada modulus, semua nombor-nombor negatif pantul ke positif. Contoh, yang ni akan duduk kat sini. Bila dia duduk kat sini, seksa sikit lah macam mana awak nak buat graf. Macam mana? Sebab dia macam dah selari dengan ni. Dia mesti naik macam ni. Dia mesti naik macam ni. Awak tak boleh kata macam ni pula. Ingat bahaya sikit kalau modulus. Kalau modulus yang negatif 1 naik kat positif 1, jangan sambung macam ni pula. Pantulkan graf yang mana? Graf yang bawah ni. Graf ni kalau pantul jadi macam ni. So ingat kalau graf modulus mesti pantulan dia betul. Sekarang tak ada modulus. Okay, so tengok soalan dia. Okay, seterusnya tu. Okay, seterusnya cari. Okay, paksi yang sama paksi yang sama, selesaikan yang persamaan baru dia ni. Ini persamaan baru. Nampak macam pernah jumpa benda ni. Yang ini pun okey, macam mana ni nak selesaikan benda ni? So benda ni biasanya berkait dengan soalan A. Kalau berkait. Okey. Sekejap ya. Okey, awak ada nampak tak apa-apa yang sama kat sini? So cikgu highlight ni cikgu highlight macam ni. Ni cos 4, ni cos 4. Sin, sini sin. Okey, boleh tak awak modify benda ni pergi sini. Boleh tak dia bila pergi ke kiri dia akan jadi apa? Cos tolak sin kan? Sama dengan yang ini. So kita tengok tu perjalanan cerita ni. So cikgu akan ambil yang tu. Okey, sekejap kena salin. Cos 4. Cikgu salin kat graf tadi sorry. Okey, soalan B2. Okey, tadi dia kata 2 cos 4x tolak sin 4x sama dengan 1 tolak 3x per 360. Kat sini dia tak guna 2 pi Okey, so tadi yang ini cikgu ambil balik sejarah cerita pembuktian tadi. Okey, pembuktian tadi ada cerita cos 4x tolak cos 2x. Terpaksalah padam sikit tepi ni.
sama dengan sin kuasa 4x. Okey, so cikgu pindahkan ni ke sini. Dia akan jadi cos kuasa 4x tolak sin kuasa 4x. Sama dengan positif cos. Okey, sorry. Cos 2x. Okey, so ni sama dalam bracket. Cuba tengok betul-betul. Sama. Ni dengan ni sama. So awak boleh ambil benda ni ganti kat dalam bracket. Okey, 2 cos 2x. So sama dengan 1 tolak 3x per 360. Okey, yang ni bracket ni boleh tak nak padam? Boleh ke tak? Alamak, ada orang ke tak ni? Ada? Ada ke? Boleh tak nak padam yang tu? Maksudnya 2 darab dalam macam tak ada apa-apa efek lah sebab dia tak ada operasi tambah tolak itu. So terus dia tak ada bracket. Okey, 1 pindah sini jadi tolak 1. Okey, yang mana lebih sesuai Okey, ni atau kalau cikgu tak buat macam ni, cikgu ambil 1 yang tolak dengan 2 cos kuasa 2 cos 2x kat sini 3x per 360. Mana yang lebih sesuai? Awak tengok balik graf awak nama apa tadi? Graf awak nama 2 cos 2x tolak 1. So adakah awak nak yang first ke second tadi? Yang first saja. Nak yang first. Yang first ni yang kita nak. Dia buat ada 2 cara. Satu kita buat yang pertama dengan kedua. Sebenarnya aim kita nak yang sama dengan graf. So kita tak nak yang ni. Walaupun sebelah kanan tu negatif, tak ada masalah. So ni terus tukar nama y. Wajib tukar y. Okey, yang ni boleh tak matikan 3 dengan 360? Boleh ke tak? Boleh ke nak gantikan 3 dengan 360? Tak boleh tak boleh. Sebab 3 ni bukan 3 degree. So tak boleh mati. Okey, 3 ni perkali bagi x. Okey, so macam mana nak lukis graf yang ini? X kat atas ke kat bawah? X dekat atas. Kalau dekat atas kena buat 2 saja jadual. Semalam kita buat x kat bawah 3 jadual. So boleh ambil kosong. Boleh ambil apa-apa nombor yang ada dekat skala awak. Contohnya awak ambil 3 darab 9. Apa-apalah. Contoh nak ambil 180. Okay. So kalau kosong, confirm kosong. Kalau 180 kena kira lah. Okay, berapa kat sini? Negatif 1.5 3 per 2 jadi 1.5. Okay, pada paksi yang sama plotkan ni. Kosong, kosong. Okay, kosong, kosong sini. Satu lagi 180 tadi 3 negatif 1.5. So sini. Kita boleh kata ini mesti graf garis lurus. Okay, graf garis lurus. So ambil pembaris. Okay, so macam ni. Stop sampai mana? Stop sampai 360 stop sampai situ. Okay, jangan lebih pada 360 lah. Okay, kemudian bulatkan kawasan yang bersilang. Kalau soalannya minta apa? Tengok soalan minta apa tadi. Okay, soalan dia kata apa tadi nyatakan bilangan je. Dia tak tahu, dia tak kata nyatakan penyelesaian. Beza Okay, so keyword kat sini kalau bilangan penyelesaian maksudnya nak tahu nombor ada berapa nombor yang bersilang. So ada berapa tadi semua? 1, 2, 3, 4. Okey, cakap sini 4. Boleh juga tulis macam ni. 4 bilangan penyelesaian. Atau bilangan penyelesaian sama dengan 4. Kalau dia nak penyelesaian. Ni cikgu tak buat lah sebab kita tak pakai kertas graf. Yang ni maksudnya dia nak tahu apa sudut yang dekat 4 sudut tu. Sudut apa yang boleh dibaca kat sini. Macam ni susah ni. Kalau sini awak boleh kata sudut dia berapa. Sebab kita tak nampak nombor tu dengan betul sebab ni tak ada kertas graf. Okay, so cukup untuk itu bilangan penyelesaian dengan penyelesaian. Okay, kat sini sebenarnya pun ada banyak lagi soalan.
kalau cikgu tu tulis non-rutin tu maksudnya soalan tu bukan rutin lah. Mungkin soalan yang beza sikit daripada soalan biasa. Okay, tapi kita tak boleh lah nak ambil semua soalan susah. Nanti soalan yang senang kita dah tak boleh buat. Yang penting sebenarnya konsep. Konsep, lepas tu rumus. Okay, konsep mesti faham. Kalau satu bab tu benda tu 100%, at least awak boleh dapat 85%. Mesti faham. Okay, rumus mesti hafal. Tengoklah yang mana hafal, yang mana diberi. Awak kena tengok apa rumus yang kena hafal, apa rumus yang diberi. Yang perlu hafal memang wajib. Contohnya ada benda yang macam SPM sebelum ni ada 3 page rumus tu. Walaupun 3 page tu sekarang dah berkurang jadi 1 page. Sebenarnya yang 2 page yang tak ada tu memang kena hafal. Tambah ada banyak lagi yang tak diberi. Contohnya yang ni. Yang ni kita kata tak diberi semasa 3 page ni pun tak ada formula ni. Tapi awak kena hafal. Lepas tu contohnya nak SOR negatif B per A. Ni kena hafal. So awak kena carilah apa. Susun balik. Nanti sebelum awak ada masa lagi sikit ni. Awak susun daripada bab 1. Awak selak bab 1 sampai bab 10 form 4. Awak tengok. Okay, formula ni kena hafal. Okay, lepas tu pergi pula ke form 5. Susun lagi. Awak cek kat senarai rumus sampai bab 8. Bab 8 ni macam cikgu kurang bincang kan. Sebab dia berat sikit. Tapi siapa yang nak skor bab 8 kena ni lah kinematik tu kinematik. Sebab kelas gabungan so cikgu tak boleh buat semua bab. Okay, ni nanti cikgu akan bagi. Awak boleh cuba lagi lah siapa yang tak ada bahan tu nak tengok beberapa soalan. Dia punya skema dia lengkap dengan cara kerja. So awak boleh semak nanti. Okay, so untuk tips yang terakhir. InsyaAllah lah terakhir lah kot Ni kira kelas kita yang terakhir lah. Cikgu bagi masa untuk awak study sendiri. Tapi besok esok penentuannya Penentuan 2 tahun belajar ADMET. So 2 tahun ni penentuan dia lah. Awak nak markah berapa? Mestilah semua orang nak A+. Mesti semua orang nak A ni. Tapi kita letak ukur baju pada badan sendiri. Kalau tak dapat janganlah menyesal. Tapi awak tak naklah menyerah diri di saat akhir. Awak mesti struggle sampai dapat. Tapi cikgu tak naklah kalau boleh hari ni, esok nak exam, hari ni janganlah tidur lewat. Tolong tidur awal sikit, bangun awal tak apa. Tapi jangan tidur lewat. Tapi jangan bangun awal sangat sebab awak ada paper petang. So esok ingat pukul 10 hingga 10.30 awak pergi rehat kat kantin. Beli sendiri. Belilah apa-apa yang ada. Okey, 10.30 hingga 12.30. Ni arahan dia macam ni. Murid yang memang tak ada bahan semua murid akan ke surau. Untuk kawalan semua murid ke surau. Okey, dekat surau ni cikgu akan beri kebebasan lah. Kita akan ada slot untuk kertas 2 dan siapa yang nak belajar sendiri. Yang nak belajar sendiri tu dia duduk dan diam, belajarlah sendiri. Dia nak setting balik apa yang dia tertinggal. Tapi slot kertas 2 ni pun cikgu akan pilih bab yang boleh buat pada waktu itu saja. Buat dan terus tunjuk jawapan. So mungkin tak banyak lah, mungkin 4 soalan. Biasanya mestilah soalan bergraf. Hukum linear, pengatur caraan linear, persamaan serentak. Kita nak target juga apa satu tadi? Tengoklah cikgu akan cari bahan yang okey sikit lah untuk esok. InsyaAllah. Dalam 1 page je soalannya. Okey boleh So pukul 12.30. Nanti kena sampaikan dengan kawan hingga sebelum masuk dewan periksa lah. Ni makan, ambil free di kantin. Yang ditaja tu. So nasi tomato insyaAllah. Okey, lepas tu siapa yang rasa tak boleh makan nasi tomato boleh buat bekal Kau boleh tak digalakkan balik. Okey, makan, solat dan masuk ke dewan. Okey, dah masuk ke dewan, pastikan ada pembaris. Pembaris apa? Panjang. Paling kurang yang 20 cm. Tapi kalau 30 cm terpatah tu boleh bawa ke? Patut 30 cm tapi patah. Janganlah sampai tahap macam tu Carilah pembaris yang panjang, lut sinar.
Okey, ingat ni pensel 2B. Pensel tekan pun boleh tapi ikut awak sebab nak plot graph tu tak nak pensel yang tumpul. Lepas tu pen macam biasalah. Kemudian pastikan kalkulator awak bateri masih ada. Check. Sebab ada pelajar hari tu maths, exam maths kalkulator dia masa tu lah habis bateri Okey, sebab masa ni dah tak ada pelajar lain untuk exam. Awak hanya bergantung pelajar kelas ni je. 5 IK sampai, 5 IS sampai IK. Kita ada 141 calon. Okey, kalau dah hadir kertas 1, jangan gatal tak hadir kertas 2 Pastikan hadir kertas 1, kertas 2. Tak nak balik sebab ada kes pelajar tertidur Tertidur tak datang-datang. Kita call pun dah lambat. Lambat dah tak boleh masuk dewan, nanti kira tak hadir lah. Okey. So cikgu ucapkan good luck untuk ni. Kalau rasa ada soalan-soalan tu boleh tanya tapi nak jawabnya ikut. Cikgu akan cuba cari masa lah untuk jawab. InsyaAllah kalau tak dapat juga tanya kawan-kawan awak yang ada Okey, itu saja untuk hari ni. Ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu ucapkan tahniah lah pada pelajar yang sentiasa berusaha ni Dan cikgu doakan semua kalau boleh dapat A+. Cemerlang. InsyaAllah kredit lulus Amin. Okey. Terima Itu kasih je untuk hari cikgu. ni. Okey, jaga kesihatan. Ingat jangan tidur lewat sangat malam ni. Okey cikgu. Awak seragam pening. Kan nombor-nombor semua nampak sama je Okey, itu je hari ni. Okey, esok jumpa insyaAllah. Okey, terima kasih cikgu. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih teacher. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu, Ya, siapa tu? I've got a question actually. Ni tak ada ni. Awak nak show ke nak? No, this Tadi one is from just now the bahan one.